76. 76 ya. Itu sambung itu 76 ya. selama indah. Ini tapi kan. Indah. Indah. Lupa ni. Ketiga. Oh. Saya sambung. Ini selama indah. Ni ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar bermula daripada ayat 41 berakhir pada ayat yang ke-42 yang bermaksud, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab iaitu Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggungjawab terhadap mereka. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia menahan nyawanya, iaitu orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sehingga sampai pada waktu yang telah ditentukan. Sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum-kaum yang mahu berfikir. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang maha baik, diberi keizinan kepada kita lagi pada subuh yang mulia ini untuk terus lagi kita menumpang hidup atas muka bumi miliknya. Alhamdulillah kita dapat mencelikkan mata kita. Ada orang yang tidur, terus tidur dan tidak bangkit-bangkit lagi. Kita tidur, kita dapat bangkit. Buka mata kita, kita dapat melihat, kita dapat menyedut udara, telinga kita dapat mendengar, kaki kita boleh berjalan, akal kita waras dan boleh berfikir. Sebegitu juga tangan kita dapat menyentuh, hati nurani kita ini dapat mengingati. Untuk itu nikmat yang sebegitu banyak, wajar sangat kita menjadi orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi, Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
Allah kata dalam inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika inna syani'aka wal abtar. Itu antara banyak ayat Al-Quran. Kami telah anugerahkan kepada kamu nikmat yang banyak di dunia. Apa yang Allah suruh kita, dirikanlah solat sebagai tanda kita bersyukur, dan laksanakanlah, buatlah ibadat Quran. Itu antara beberapa perkara suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita masih lagi dapat mengisi ruang masa kita dengan perkara-perkara yang baik, bermanfaat, insya-Allah. Seperti mana semalam saya sebut, setiap daripada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini insya-Allah dikurniakan tanah yang sekitar lebih kurang 63 ekar. Ada dari kalangan kita yang telah mempergunakan sekitar mungkin 62 ekar, berbagi seekar lagi. Ada yang mungkin telah menggunakan 50 ekar, bermakna ada 13 ekar lagi. Namun begitu, ada yang dah habis dah, tinggal tanah reserve sahaja. Maka kesempatan masa yang Allah bagi, bercucuklah, bertanamlah. Sementara manusia dah tak nak kita lagi agaknya, tempat-tempat kerja dah tak nak kita lagi agaknya, yang masih nak kita ni ialah Allah SWT. Maka kita bertanamlah tanah reserve itu dengan sebanyak yang kita terdaya, seberapa banyak yang kita termampu, yang mana tunas kita tak tahu. Bersesuaian dengan kata-kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Matan Arba'in, di penghujung kitab Matan Arba'in itu ada diselit kata-kata Sayyidina Ali di antara penghujung kitab. Kata Sayyidina Ali, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya dunia itu berangkat membelakangi kamu, kata Sayyidina Ali. Maknanya setiap kali hari-hari yang kita lalui, usia kita ni bertambah, maka dunia ni makin lama makin jauh daripada kamu. Setiap hari usia kita bertambah, maka kita makin jauh dari dunia. Wa innal akhirah, tetapi akhirat itu, kata Sayyidina Ali, berangkat mendatangi, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat dengan kamu. Dan bagi keduanya, kata Sayyidina Ali, ada putera dia, ada putera-putera dia. Maknanya ada orang, kata Sayyidina Ali, yang sibuk pagi, petang, siang dan malamnya mencari dunia, putera dunia. Ada putera dunia dan ada putera akhirat. Tetapi ada orang, kata Sayyidina Ali, pagi, petang, siang, malam dia mencari akhirat dia. Masing-masing suasana begitu. Ada yang bila terbit matahari dah sibuk dengan urusan cari kemewahan, cari harta dunia. Tapi ada yang sibuk bangun pagi je, dia sibuk mencari akhirat dia. Maka kata Sayyidina Ali, kamu kena menjadi putera akhirat, jangan jadi putera dunia, kata Sayyidina Ali. Kerana hari yang sedang kamu berada hari ini adalah hari amal, kata Sayyidina Ali, bukannya hari perhitungan. Sebab itu 30 tahun, 40 tahun kita sembahyang, kita duduk dalam majlis ilmu, kita tak nampak pun pahala itu, tak nampak pun keuntungan daripada hari amal kita tadi. Tetapi hari esok setelah kamu dimatikan, maka hari itu, kata Sayyidina Ali, adalah hari perhitungan, bukan lagi hari amal. Pada ketika itu, setelah kita mati, sekarang ni hari amal, bukan hari perhitungan. Tapi setelah kita mati besok, maka hari itu adalah hari perhitungan, bukan hari amal lagi. Bukan kita dah mati, pergi masuk kubur, keluar, boleh semayang lagi, tak ada lagi dah. Namun begitu, ada juga orang yang percaya dalam hidup dia, walaupun dia dah mati, pahala itu masih lagi dapat, harta, rezeki, pahala itu dia masih dapat. Ada orang begitu. Di antaranya orang yang bina masjid, orang yang menulis Al-Quran,
orang yang mengajar ilmu, orang yang bersedekah jariah, orang yang ada anak yang soleh, maka itu merupakan rezeki bagi orang yang dah mati. Itu saya menyeru kepada diri saya dan kepada tuan-tuan, cubalah kita berusaha kali ini untuk memastikan saat kita mati masuk ke liang kubur nanti ada rezeki pahala yang masih berpanjangan kepada kita. Itu antaranya. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat meneruskan sesi kuliah. Masjid tuan-tuan ni hebat. Kalau saya tengok dalam kuliah tu hari-hari ada dan tuan-tuan tak jemu. Tapi suasana masjid ni tuan-tuan betul lah bila Allah kata innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang boleh makmurkan masjid Allah ni orang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir dalam tempoh yang terdekat. Tahniahlah masjid tuan-tuan ni penuh dengan kuliah. Ramai ustaz-ustaz saya tengok penuh. Agaknya suka kuliah dekat masjid ni agak. Tapi setengah masjid. Semalam di satu masjid, kalau ke sana tak boleh, tutup lagi. Ada satu masjid lagi, kita tak buka lagi kuliah Ustaz. Telefon beritahu bahawa kuliah tak boleh lagi. Saya kata bila mula? InsyaAllah mula kuliah nanti pada bulan 1 tahun depan. Saya kata kenapa? Sedangkan pejabat agama ni telah beri kelulusan, boleh. Dia jawab, kita takut COVID Ustaz. Inilah manusia tu, pelik Kadang-kadang manusia ni hanya membaca ayat Quran ni, kadang-kadang bila asyaitanu ya'idukumul faqra, syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran, manusia hanya bimbang kepada bila bayar, beri sumbangan bantuan ni, sedekah, jadi fakir miskin. Tak nampak dekat situ kadang-kadang dia rasa takut, tak masa-masa. Kita kalau nak nyumbang ni kadang-kadang kan rasa sayang harta. Itu yang Allah kata asyaitanu ya'idukumul faqra, syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Bila kita sumbang ni takut miskin. Tapi dia tak nampak dalam bab-bab yang lain kadang-kadang. Dan dalam keadaan bila apa tadi, sebab ini takut wabak ni, takut orang datang bawa COVID-19, takut. Jadi dengan sebab itu akhirnya kuliah tak buka. Bila buka? Bulan 1 besok baru buka. Itu pandangan yang tengok. Kalau tuan-tuan perhati, jaga-jaga dalam bab ini. Kenapa tak pergi masjid? Takut COVID. Asal lambat berani pula pergi. Warung berani pula pergi. Ikan bakar, ikan siakap berani pula pergi. Tapi dalam bab masjid, asal nak pergi masjid, nak kuliah pun takut COVID. Malam tadi saya dapat lagi satu WhatsApp balik, kuliah agaknya dalam pukul 11 lebih 12 dapat lagi. Tutup beberapa masjid kawasan Melaka, abangnya tutup kuliah-kuliah, terutama Ustaz Dua musim-musim ni. Nak pilihan raya kerana tutup juga. Jadi kadang-kadang kita melihat, kalau maaf cakap lah saya kata, dalam Islam ni tuan-tuan, Allah sebut begitu, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Mudah-mudahan kalau gerabak kereta api tu yang depan tu betul, maka yang belakang tu itu betul. Tapi kalau gerabak kereta api tu bengkok menyusuh, biasa yang belakang pun akan terlumpur. Mudah-mudahan tuan-tuan punya masjid ini sentiasa dalam bimbingan Allah, panduan Allah, mendapat keredaan Allah, selamat dari segala bala bencana kerana kebaikan yang tuan-tuan buat. Tapi setelah kita baca Al-Quran, apa pun yang berlaku dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita renung pada ayat Al-Quran. Saya didatangi oleh beberapa orang datang jumpa rumah saya itu, bercerita dengan saya berkaitan dengan kehidupan, tentang kita bawa agama ni Ustaz, orang tak nak ikut bersama dengan kita, orang tak nak dengar cakap-cakap Ustaz. Heran Ustaz. Saya kata apa yang nak diherankan? Cakap Nabi pun mereka tak terima.
apatah lagi cakap ustaz. Cakap Nabi pun mereka lawan, apatah lagi cakap ustaz. Cakap Tuhan pun mereka lawan, apatah lagi cakap kita. Kerja kita sebagai memberi peringatan, memberi amaran. Orang nak terima ke tak nak terima, itu bukan urusan kita. Sebab mereka, semua kita ni akan bertanggungjawab besok. Telinga kita, tangan kita, kaki kita ni besok akan menjawab, insya-Allah, pada hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu antara beberapa benda yang kita kena pandang dan kita kena memikirkan. Yang penting, sematkan dalam hati kita supaya kita menjadi orang yang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong dalam perkara benda baik, tapi jangan tolong dalam benda maksiat. Benda baik kita saling tolong-tolong dan membantu antara satu sama lain. Benda tak baik kita jangan duduk walaupun selangkah kaki. Kenapa? Kerana Allah kata wala tarkanu ilal lazi nazalamu fatamassakuhum nar. Jangan kamu cenderung kepada orang yang berlaku zalim, kata Allah, nanti kamu akan disambar api neraka Allah. Maka adalah yang bertanya semalam, boleh ke ustaz kita ni nak minta jawatan? Saya kata kalau ikut kepada ajaran Nabi, jawatan ni jangan ngebut. Tapi kalau orang pilih kita, orang lantik kita, maka insya-Allah dia mudah. Sebenarnya jawatan inilah, dengan jawatan ni kita nak cari pahala sebenarnya. Bukan nak cari kekayaan, nak cari harta, nak cari pahala. Tapi hari ini banyak orang cari jawatan, nak cari kedudukan, nak cari kekayaan. Sebenarnya bila kita, contohlah kalau pengurusi masjid, dan kalau pengurusi masjid jadi pengurusi, maka nak cari pahala, nak dapat pahala supaya boleh buat program yang baik-baik di masjid. Bila ramai orang datang, maka amallah. Saya ngajar di satu surau di Mari Bengkok, saya datang daripada tahun 2004. Sekarang dah 2021, mana sekitar 17 tahun, 18 tahun. Tapi yang jemput saya itu Tuan Haji Isa, dan meninggal dunia dah. Selama itulah insya-Allah dia dapat saham kepada kebaikan. Tuan Haji Ishak dekat surau masjid Sopai UN tepi jalan tu pun gitu juga, dari 2004 sampai sekarang orangnya dah meninggal dunia. Tapi insya-Allah mungkin berkat dia jemput, saya dapat hadir, dapat pergi kuliah, saya dapat pahala di situ. Orang lain dapat mendengar, mungkin dapat pahala di situ. Jadi sebenarnya jawatan ni boleh tak kita minta? Jangan minta jawatan, tapi kalau diberi kita ambil. Walau bagaimanapun, kadang-kadang jawatan ni kena minta. Ada juga berlaku zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Bila Nabi Yusuf minta menjadi pendaharaan negara, uruskan duit negara. Dan kerana dia tahu dengan ilmu yang ada kebakaran. Yang kedua, untuk menyelamatkan situasi itu menjadi lebih teruk kadang-kadang. Itu ada masa jadi dibolehkan. Maka seperti mana biasa, saya akan membaca beberapa ayat daripada ayat Al-Quran supaya memperlihatkan kepada tuan-tuan tentang hebatnya kalamullah, hebatnya Al-Quran ini, supaya dalam hati kita tersemat bahawa sehebat-hebat bacaan yang kita nak baca ini ialah kitab Al-Quran. Sebenar-benar kata-kata yang kita nak dengar ialah kata-kata Al-Quran. Kalau pada minggu-minggu yang lalu saya membacakan tentang 5 pasal kehidupan manusia, hari ini saya memilih daripada surah Az-Zumar untuk menceritakan daripada kisah Al-Quran. Di hujung ayat ni, tempoh hari ada orang bertanya tentang rezeki. Saya kuliah di mana, orang tanya tentang rezeki. Lalu saya kata kalau awak buka dalam surah Zumar ni, macam-macam cerita dia. Dalam surah Zumar ni, dia menceritakan ada orang yang dilapangkan rezeki dia, dan ada orang yang disempitkan sikit dari rezeki dia. Quran kata ada orang, tuan-tuan tengok, duduk aja, duduk sahaja, tapi dapat makan. Semalam saya berkuliah satu rumah, ada satu rumah dekat Sungai Abung.
Dia ni tak kerja. Dia duduk rumah sahaja. Dia duduk rumah sahaja. Jadi saya kata musim PKP, kuliah tak ada macam mana makcik. Lagi mewah pula ustaz. Kuliah tak ada, lagi mewah pula. Habis kerja tak ada. Kerja dia bangun pagi tu dekat rumah dia tu, tanam keliling rumah dia tu, tanam pokok keladi, tanam pokok lada, pokok kunyit, tu aja. Tapi hidup dia kata musim PKP ni lagi mewah daripada ustaz. Jadi bila kita merenung ni, kita bukan tengok renung harta mewah, tapi kita tengok hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dinamakan berfikir, bertafakur, memikirkan keagungan Allah. Jadi rezeki ni ada yang sempit, ada orang yang kerja macam lembu, pagi, petang, siang, malam, tak kaya-kaya. Tapi ada orang kerja senang saja, dia jadi kaya pula tu. Kerja dia apa? Bercakap. Jumpa orang bercakap, jumpa orang bercakap, jumpa orang bercakap, kaya. Kadang-kadang begitu keadaan ni. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki pada siapa yang dikehendaki. Maka pada ayat ini, sebegitulah saya kata bagaimana Allah Ta'ala ciptakan burung. Kita bertawakal kepada Allah. Burung keluar daripada sarangnya lepas subuh ni, gelap-gelap, dalam keadaan tempolok ni kosong. Tapi kalau tuan-tuan tengok, bila dia balik maghrib, nanti tempolok dia penuh. Itu satu hal. Tapi hal yang lebih hebat tuan-tuan tengok, dia boleh balik rumah dia. Walaupun dia terbang sampai 10 km, dia boleh balik rumah dia. Kan? Anak kita kadang-kadang ada wish ya. Ada wish, ada otak, ada akal. Maghrib berkumandang, tak kerti balik rumah kadang-kadang. Ini beza ni kita. Tuan-tuan tengoklah musim-musim sekarang. Saya bukan nak cakap apa tak. Azan maghrib berkumandang sebegitu kuat, orang duduk saja je. Itu dekat satu surau dekat depan. Dekat sini dah tak jauh dengan sini. Lebih kurang 1 kilometer kan, 2 kilometer. Warung tu betul-betul depan surau. Betul-betul depan surau. Saja je orang. Dengar azan macam dengar tak, macam tak ada rasa malu lagi dalam hidup, macam dah tak ada rasa malu. Patutnya bila dah maghrib ni, kurangnya kita hormatlah. Dengar azan sekejap, kita bergerak, sama ada berhenti makan sekejap ke, ataupun kita pergi ke sekejap kan? Tapi manusia macam itu keadaan. Sebab itu kata dia yang buta ni kadang-kadang bukan buta mata zahir, tapi kata Nabi yang paling teruk ni buta ialah buta mata hati. Maka kata Al-Quran, inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq faman ihtada falinafsi. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Untuk manusia. Quran membawa kebenaran satu untuk manusia, bukan untuk lembu, bukan untuk kambing, tapi untuk manusia. Maka manusia kena baca kan? Manusia kena baca bahawa barang siapa yang mendapat petunjuk, kata Allah, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang nak ikut, siapa yang nak ikut petunjuk, maka petunjuk itu untuk diri dia sendiri, kata Allah. Alhamdulillah, kita dapat tuan-tuan, kurniaan Allah Ta'ala kita dapat. Dan sesiapa yang sesat, kata Allah, siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk diri dia sendiri. Bila satu sesat negeri tak nak dengar, kesesatan itu untuk diri dia sendiri. Dan engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang bertanggungjawab terhadap mereka. Bukan kau tanggungjawab. Orang tak nak dengar, kita nak buat macam mana? Nak marah ke? Orang tak nak dengar. Bila orang tak nak terima, kita nak marah ke? Nak buat apa kita marah? Kita tak bertanggungjawab terhadap mereka. Kerja kita sekadar menyampaikan. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Bila kita mati, nyawa kita ni berada dalam genggaman Allah. Dan seseorang yang belum mati ketika dia tidur, sama juga masa dia tidur, nyawa dia dalam genggaman Allah. Bayang mana kalaulah tuan-tuan kawan dengan saya, ibarat dengan TV dengan remote control lah. Agak-agaknya tuan-tuan berani lawan saya. Nyawa tuan-tuan contohnya macam remote control. Tiba-tiba remote control tu saya pegang, tak pening tuan-tuan. Kalau saya pentik, hidup, hidup. Lawan dia, mati, hidup.
mati. Bagaimana agak-agaknya? Patutnya kita rasa takut nak buat maksiat, kot-kot ni tak di tempat masa kita buat maksiat, tiba-tiba mati. Habis. Kemudian dia kata yang belum mati, maka dia menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematian. Ada yang ditahan terus, maka terus tidurlah. Teruslah dia tidur. Mana nyawa kita ni pergi bila kita berpisah? Kan? Nyawa punya nyawa kita dipegang oleh Allah. Nyawa kita pergi mana bila kita tidur? Nyawa kita dipegang oleh Allah. Dan dia lepaskan nyawa lain sehingga sampai waktu yang ditentukan. Ada yang dilepaskan, maka hidup. Dan sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang nak fikir. Yang ini tuan-tuan bukan fikir kosong, ini fikir dapat pahala. Bukan sembahyang sahaja dapat pahala, bukan baca Quran sahaja dapat pahala, bukan berzikir sahaja dapat pahala. Malah kita dapat pahala dengan bertafakur memikirkan keagungan Allah. Maka setiap saat itu dapat pahala duniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan bagi orang-orang yang nak berfikir. Hujung ayat ke-47 tu, dan sekiranya orang-orang yang zalim itu, kata Allah, pada hari akhirat mempunyai segala apa sahaja yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, besok akhirat, kata Allah, orang-orang zalim ini memiliki kekayaan sepenuh bumi ini semua dia punya. Dan ditambah sekali lagi sebanyak itu, 2 kali penuh bumi. Bukan 2 juta, bukan 2 bilion. Semua kekayaan di dunia ni, kata Allah, menjadi milik dia, kata Allah. Dan ditambah lagi satu dunia ni milik dia, 2 dunia. Nescaya mereka akan menebus dirinya dengan daripada mendapat azab yang buruk pada hari akhirat. Kalau ditanya nak tak kamu tebus, maka dia sanggup semua sekali ditebus pada jalan agama Allah dan pada Allah untuk selamat daripada azab neraka Allah. Dan jelas lagi bagi mereka azab daripada Allah yang dahulu tidak mereka duga tadi, tapi tebusan itu tidak diterima. Duit banyak mana pun, harta banyak mana pun tak laku. Sebab itu apapun yang kita buat dekat dunia, ingat bahawa perhitungan kita, Nabi ajar adanya pahala, adanya dosa, adanya syurga, adanya neraka. Bila kita ingat itu, insya-Allah diri kita ni sentiasa terkawal. Banyak mana pun akhirat, maka tebusan itu tidak akan diterima. Maka insya-Allah kita menyambung kembali kuliah kita itu, apa yang tertangguh hari itu pada kitab beriman kepada Allah Subhanahu Taala sampai muka surat 177 pada tajuk memelihara diri daripada sebarang bentuk syirik dan menutup segala lubang-lubang yang menuju ke arahnya. Yang ini yang orang tak perasan, orang tak sedar dalam bab ini. Menutup diri daripada kesalahan syirik dan sebagainya. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Ghafir, tuan-tuan cari selak demi elak satu ayat, ada satu ayat yang memberi maksud lebih kurangnya, demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, kata Allah, nescaya akan gugur segala amal-amal baik kamu. Demi sesungguhnya wahai Muhammad, kata Allah, sekiranya engkau dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan Allah, mempersyirikkan Allah dengan sesuatu, maka akan gugur segala amal-amal baik kamu. Itu dalam surah Ghafir. Maknanya kalau Nabi mempersekutukan Allah, bukan saya kata Nabi persekutu, kalaulah Nabi persekutukan Allah walaupun Nabi, maka gugur segala amal baik. Kalau Nabi sebegitu, agak-agaknya kalau kita, bagaimana gugurnya amal kebaikan kita ni kalau kita mempersyirikkan Allah Ta'ala. Cuma dalam bab ini kadang-kadang tuan-tuan, ada benda yang kita kena faham, kita memberi penerangan. Dulu kita dah belajar antara perkara-perkara dalam kitab yang pertama, jilid yang pertama, siapa yang mengkafirkan seorang Islam, maka tuduhan itu kalau tak betul, maka yang menuduh itu jadi kafir. Dan sesiapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia jadi kafir juga. Orang ni kafir tapi dia kata orang ni sebenarnya bukan kafir, mukmin sejati tadi. Habis kafir.
Jadi dalam bab itu sebenarnya kadang-kadang kita ni memberi keterangan kepada orang. Kita bukan jadi orang yang suka menghukum, maka kita hendaklah jadi orang yang menerangkan hukum. Faham maksud saya? Jangan jadi orang yang mudah menghukum. Ini. Ada seorang yang ditimpa dengan ujian yang begitu banyak. Mula dengan abang meninggal, diikuti dengan adik meninggal, kena sakit ni, isteri kena sakit berat, dia pula kena sakit berat, kan? Satu keluarga semua kena sakit, COVID. Teruk sangat ujian-ujian ni, kan? Lalu bersembang dengan saya, telefon, lalu saya cakap, cuba cek balik pada diri kita. Sebab saya pernah terbaca dalam sepotong daripada ayat Al-Quran. Saya pernah terbaca dalam sepotong daripada ayat Quran. Antara maksud ayat itu, dia kata, orang yang munafik ini, kata Allah, aku akan uji dia dalam tempoh setahun 1 atau 2 kali ujian berat. Orang yang munafik, aku akan uji dia dalam tempoh setahun 1 atau 2 kali ujian berat. Mana ujian berat yang berat ni, ujian ringan-ringan ni demam, sikit-sikit sakit perut tu mungkin ujian ringan lah. Ujian berat ni macam kena kanser dan sebagainya, berat. Dalam tempoh setahun tu dia bertindih-tindih ujian tu kena. Orang munafik kata dia. Jadi saya sebut lah dia, cuba semak balik. Dia kata, ustaz kata saya munafik. La ilaha illallah. Apa guna saya cakap macam tu? Saya kata semak, mana tahu ada sifat-sifat itu, maka kita bersihkan, kita buang sifat-sifat munafik tu. Bukan tuduh awak, tengok baliklah, tengok ada tak sifat-sifat tu. Hari ni cukup susah lah tuan-tuan nak menerangkan kepada orang, nak menceritakan kepada orang, cukup terang, cukup payah. Seperti mana saya cakap dengan tuan-tuan tempoh hari. Saya tak pasti saya ada cerita tak kat sini. Seminggu 2 minggu lepas saya berkuliah di Ngala Batu Pahat. Jadi surau tu, kalau tuan-tuan kuliah dia ramai. Kalau sembahyang tarawih dari dinding ke pagar punya ramainya. Surau tu dia punya kuliah muslimat dia tuan, paling tak ada 200 orang. 200 orang, 150, 200 orang. Penuh satu dewan tu, penuh sampai ke belakang. Dewan apa, bilik kuliah tu tak boleh gunalah. Sekarang buat satu dewan yang sebesar masjid ni lah, dewan tu punya besar ni, ukuran dia besar. Tiba-tiba hari tu, bila saya dijemput nak kuliah, maka datang seorang duduk kat tepi saya, bisik kan, ustaz, hari ni ustaz kuliah, ustaz bubuhkan orang ni, hentam cukup, bubuhkan, tak faham-faham, duduk kat luar. Tuan-tuan jangan kecil hati, nanti merajuk nanti yang duduk luar. Ustaz hentam kita pagi-pagi ni, susahnya lah tuan-tuan nak cakap hari ni. Jadi bila sampai masa saya kuliah, saya pun cakap lah, nak cakap mana je, nak beri nasihat macam mana, nak beri panduan macam mana. Hadis saya dah baca, hadis saya dah baca tentang kelebihan ilmu, adab belajar ilmu, adab duduk dalam majlis ilmu, semua dah kita dah belajar. Lalu saya kata, tempat tuan-tuan ni belajar ilmu, dia bila semayang ramai, tapi bila majlis ilmu, tak maaf cakap lah, duduk dalam ada, tapi yang sembarang yang duduk luar tu sembang, pam. Lalu saya kata, tempat tuan-tuan ni kalau nak kira belajar ilmu, 3 tahun kita belajar universiti dapat diploma, 5 tahun dapat ijazah. Kalau 20 tahun dapat apa? Paling tak ada pun agaknya PhD lah, agaknya 20 tahun. Maknanya sebegitu lama dah. Maknanya semua ustaz dah bercakap, cuma tuan-tuan nak berubah atau tidak mau berubah saja. Hati, bukan batu mata, telinga dan sebagainya. Hati nak berubah dengan tak nak berubah je, ada pada diri kita kan. Ibarat tuan-tuan beli baja 4 tan, musim sawit mahal ni, semua pergi sana cerita sawit, pergi sini cerita sawit, pergi sana cerita sawit, pergi sini cerita sawit. Sawit tengah mahal kan, kabarnya dia 1,500, ada 1,400 dan sebagainya. Kalau tuan-tuan beli baja 5 tan, tapi tuan-tuan letak bawah rumah, tak tabur pada pokok, agak-agaknya bahagia ni ada manfaat tak agak-agak?
tak ada manfaat. Sebegitu juga belajar ilmu. Belajar ilmu ni kena amal baru jadi tuan-tuan. Tapi bahkan semua belajar ilmu ni, kita belajar hari ni, kita nak amal hari ni. Ada yang ilmu kita belajar hari ni, kita tak amal pada hari ni. Ada ilmu yang kita belajar hari ni dan kita amal pada hari ni. Contoh ustaz, orang pergi haji. Orang pergi haji, masa nak pergi haji kita pakailah ilmu tu. Tapi kalau tak pergi haji, kita tak amalkan. Tapi ilmu yang kita kena amal hari-hari ni, di antaranya ilmu bab akidah ni kita kena jaga hari-hari. Sebab seperti mana saya katakan kemarin, kerana rosaknya akidah ini kita tidak dapat lihat dengan mata kita. Jadi orang kadang-kadang orang duk fikir iman dia betul sahaja, sedangkan telah rosak akidah dia, tadi terbatal akidah dia dan sebagainya. Kemudian firman Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Surah Al-Maidah ayat ke-72. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah dengan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka Allah. Ini kesan daripada orang yang mempersyirikkan Allah. Bukan sekadar pergi kat patung-patung tok pekong sahaja yang kita kata mempersyirikkan Allah. Dan orang kita ingat memang macam tu. Sebenarnya mempersyirikkan Allah ni banyak benda-benda yang kita boleh buat, yang boleh berlaku syirik kepada Allah. Kadang-kadang kita bergantung harap kepada seorang ini begini, orang ni begini, yang boleh buat tu semuanya. Kadang-kadang kita jok fikir Tok Bomo ni boleh begini, Tok Jampi ni boleh begini, Busuk ni boleh begini dan sebagainya. Itu antara bentuk-bentuk amalan yang boleh membawa kepada syirik tadi. Jadi kita menerangkan kepada orang, kan kita menerangkan kepada orang benda yang begini boleh menyebabkan rosak akidah, benda yang macam ni boleh menerangkan rosak akidah tadi. Jadi akan dikata Allah haramkan pada dia syurga. Siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-72, maka Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembali mereka ialah neraka. Itu dosa di antara dosa-dosa yang paling besar, iaitu mempersyirikkan Allah, mempersekutukan Allah tadi. Dan firman-Nya lagi, wa may yusyrik billah faqannama harrama minas samaa'i fatahtafuhu tayr aw tahwi bihi rih aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Surah Al-Hajj ayat 31. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, mempersyirikkan dengan Allah. Jadi jaga-jaga tuan-tuan, cakap-cakap kita ni kadang-kadang yang boleh membawa kepada mempersekutukan Allah. Kadang-kadang dengan perbuatan kita. Jadi perkataan kita tu menjadikan kita ni mempersekutukan Allah Ta'ala. Jaga-jaga. Contoh, bila kita makan ubat, kita beri keyakinan ubat ni lah yang menyihatkan kita. Itu antara ucapan-ucapan yang berbahaya. Maka macam mana sandaran dia ustaz? Makanlah ubat ni, insya-Allah Allah bagi kesembuhan. Makan. Bila sakit, makanlah ubat. Insya-Allah Allah bagi kita kesembuhan. Begitu. Dan dia kata makanlah ia seolah-olah jatuh daripada langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Sebegitu sekali. Jatuh dari tempat yang tinggi itu dah satu masalah. Diterbangkan pula, disambar pula oleh burung, lagi satu hal. Itu dia. Kemudian sabda Nabi yang bermaksud sesiapa yang mati dalam keadaan dia menjadi syirik terhadap Allah, maka masuklah dia ke dalam neraka Allah Ta'ala. Sebab itu saya cakap, di saat usia tua ni, jaga-jaga daripada melakukan amalan-amalan syirik. Di saat kita tua ni, saya kata banyak-banyakkan taubat, banyak-banyakkan beristighfar, bertaubat. Kerana Nabi kata Allah Ta'ala suka kepada orang yang taubat ini melebihi 3 benda, kata Nabi. Yang pertama, Allah suka kepada orang yang bertaubat ni, kata Nabi, lebih daripada kesukaan orang yang haus tak dapat air tiba-tiba dapat air. Orang yang tak ada air kan, tiba-tiba dapat air, haus tak ada air, dapat air, apa je sedapnya minum, walaupun air tu air kosong aja,
sedapnya minum. Satu. Yang kedua, lebih daripada orang yang mandul dapat anak. Kita berkahwin dah 40 tahun tak dapat anak. Tiba-tiba tengok-tengok laki mengandung, bini pun mengandung. Laki mengandung, perut besar. Bini pun mengandung. Dia punya sukanya bila kata bini mengandung, dia punya sukanya macam nak lompat ke langit. Maka Allah lebih suka daripada itu. Maka taubatlah, buatlah apa yang Nabi suruh. Buatlah apa yang Allah suruh. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan yang ketiga, Allah suka kepada orang bertaubat melebihi orang yang sesat tapi jumpa kembali jalan. Dah pusing-pusing dah 2 jam 3 jam berpusing-pusing dah tak jumpa jalan, tiba-tiba jumpa jalan. Oh, dia punya sukanya. Kan? Maka sebegitulah hebatnya. Ni yang Nabi sebut ni supaya menggalakkan setiap daripada kita ini sentiasa beristighfar, bertaubat. Satu tadi, yang kedua tadi bab akidah saya kata. Jaga jangan sampai dia rosak itu sendiri. Walaupun seorang itu beriman kepada adanya Allah, jika dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain pada rububiyah atau asma atau sifat atau al-wahyah, maka syirik namanya dan hukumnya. Sebagaimana firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kata Allah, dan tidaklah beriman sebahagian besar daripada mereka melainkan dalam keadaan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu yang berlaku zaman-zaman dulu. Dalam masa-masa yang sama, mereka menyembah kepada Allah, dalam masa yang sama juga mereka mempersekutukan Allah Ta'ala. Cuma amalan-amalan orang dulu kan? Bila saya tengok amalan-amalan orang dulu-dulu lah kan, kadang-kadang kita tak tahu. Jadi kita jadi tukang ikut dan tukang ikut kan? Sampai akhirnya orang yang zaman sekarang ni bila petikai bantai cukup-cukup. Baru ni saya tengok dalam isu mengasapkan keris, melimaukan keris. Maka ada orang menghukumkan tu amalan-amalan yang karut-marut kurapan. Tapi bila saya dengar penerangan satu demi satu, oh gini cerita dia, itu bukanlah satu amalan yang boleh membawa kepada syirik, mengasapkan kalau kita faham. Tapi kalau kita tak faham, kita akan kata ini amalan syirik. Kenapa rupanya orang dulu-dulu dia asapkan keris tu tuan-tuan. Keris ni dia adalah besi, dia tak boleh bakar. Kalau dia bakar, dia akan jadi karat. Jadi untuk mengelakkan dia karat, dia asapkan. Dan bila dia asapkan pula, dia letak apa tu? Supaya benda tu cair. Menutup, letak lilin supaya dia tutup keris tu tak karat. Kenapa pula dia letak limau, dia cuci dengan limau? Bukan cuci limau tu ada benda-benda keramat, tapi menyuci kotoran-kotoran darah yang ada lekat pada alat-alat senjata. Kadang-kadang kita tak faham, kita bantai ini semua sekali adalah syirik dan sebagainya, asapkan keris. Sebab kita, ada orang yang jadi tukang ikut, tapi dia tak faham. Dia ikut tu dia tidak faham. Macam mana Ustaz? Inilah tuan-tuan, ilmu ni tuan-tuan, kutip. Mana pun jumpa ilmu maka kutip. Kata seorang yang dah meninggal dunia, satu ustaz, dia kata, dia ajar macam mana cara nak hafal Quran. Mudah nak baca hafal Quran tu. Bukan letak kat bawah, kata dia, letak kat atas. Atas sikit sebelah kiri, kata dia. Maka kita baca, tengok sikit, tengok aja, kata. Tengok tu cara mudah. Kerana bila kita duduk di bawah kepala kita, dia kata otak tak stabil. Jadi nak hafal tu agak susah kan? Tapi kadang-kadang ada orang dia beramal terus tanpa dia tak tahu asal usul cerita-cerita bab itu tadi tuan-tuan. Itu keadaan ni. Baru saya faham, oh gini. Begini cerita-cerita. Ada amal yang betul, tapi asalnya betul, tapi orang lain yang tak faham ni dia ikut-ikut. Yang lain-lain tu saya tak tahu kenapa tuan-tuan. Kenapa bila maulid Nabi telur orang bagi? Saya tak tahu. Apa tanyalah orang tua-tua dulu sebab apa tuan. Maka dia kata
dan tidak beriman sebagai besar daripada mereka. Nampak macam beriman, tapi sebenarnya kata Allah, mereka telah mempersekutukan Allah. Dalam masa yang sama ni mereka mempersekutukan Allah. Sebab itu kita bila kata beriman kepada Allah, yang datang daripada Allah, kita kena iktiraf yang terbaik. Hukum, akam, muamalat, munakahat, jinayah, faraid ni kita kena iktiraf segala yang datang daripada Allah adalah yang terbaik. Jangan kita kata ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Habis, rosak. Kita kata hukum ciptaan manusia ni lebih baik, sama baik dengan hukum ciptaan Allah. Sekarang ni orang tengah sibuk cerita perkataan lebay. Sekarang ni kalau dalam viral kan lebay dengan siakap kan. Dengan cerita siakap dengan lebay tak habis-habis. Saya tak nak ulah banyak kan. Kadang-kadang benda yang macam ni, kadang-kadang titik bengik macam ni, kadang-kadang jadi bergaduh tak masalah. Orang ulah perkataan lebay. Lebay, dia pelekeh lebay. Lebay ni tuan-tuan, dia daripada perkataan lababah. Tuan-tuan baca bila pergi haji kan, kita buat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ingat apa perkataan lebay tu? Jangan main-main. Perkataan lebay itu maknanya orang yang mendekatkan diri dia kepada Allah, maka diberi gelaran lebay. Tapi kita pandang pak lebay. Kita pandang sengkit je. Tapi hakikatnya kita tak tahu. Labaikallahumma labaik itu kan datang orang yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi gelaran lebay. Tapi orang tak faham, kadang-kadang orang pelekehkan perkataan tu kan. Nak buat macam mana kan? Sebab ilmu ni macam saya cakap dengan tuan-tuan lah, lagi banyak kita belajar tapi kepala kita tak bertambah besar. Jangan kita duk fikir orang tu kepala dia besar mesti ilmu banyak. Rupanya bodoh. Tak, hebatnya Allah Ta'ala ciptakan bab tu tadi. Sikit lagi kan, 2 minit lagi. Kemudian dia kata, di sini saya mengemukakan beberapa perkara yang dinamakan syirik agar dijauhkan diri daripada Allah, dan yang besar di antaranya lah. Di sini nanti dia akan bahaskan apa yang dikatakan syirik. Ustaz Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ni, tuan-tuan kenal tak kenal? Kenal tak kenal? Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ni kenal tak? Hidup lagi ke dah mati tuan-tuan? Dah meninggal Ustaz, dah 10 tahun meninggal. Buat terbiat apa? Hidup lagi. Orang Terengganu kan, dulu bekas menteri besar Terengganu dulu kan. Siapa dia? Tuan-tuan Google Map, carilah Google Map pula. Cari siapa dia. Lalu dia kata di sini, saya memurahkan beberapa perkara yang dinamakan syirik agar supaya dijauhkan diri kita, supaya kita selamat. Jadi dia memberitahu kita, ni batas ni, jaga-jaga, jangan langgar. Ni batas ni nak beritahu, depan tu ada speed trap, perlahan. Orang nak laju juga, kita mana boleh buat apa kan? Yang kena saman bukan kita, dia yang lalu. Faham tak? Jadi sebegitulah kerja ustaz kan? Dia beri peringatan. Orang nak dengar ke, orang tak nak dengar ke, kita nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Orang tak nak dengar macam mana? Jadi budak ni tanya, Ustaz, kenapa benda yang baik ni Ustaz? Tak ramai orang nak suka benda yang baik ni Ustaz. Lah, kan Nabi sebut, Quran sebut, kalau benda yang kamu seru itu, keuntungan dia datang segera. Keuntungan datang segera, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok dalam masalah nak pilih jadi wakil rakyat. Berebut orang isi borang. Berebut isi barang. Jawatan nak jadi Bilal, ada orang nak mohon kan? Tak ada pun. Susahlah tak nak cari masjid, nak cari imam, nak cari Bilal. Ada satu masjid sampai tak ada imam kau satu. Itu terpaksa import daripada luar. Import daripada luar. Tengok Mayang Subah, saya tak sebut masjid mana, tuan-tuan jangan tanya pula masjid mana. Mayang luar tu tak ada orang tempatan nak jadi imam. Bayangkan berapa masalah. Orang luar import. Ada lagi satu masjid tuan-tuan, tak ada orang tempat tu jadi Bilal. Orang luar, orang kawasan sekitar tempat-tempat tuan-tuan ni jadi Bilal kat masjid tu. Punya jauhnya dia boleh ke sana kan. Dan kenapa? Cakap nanti kecil hati. Kan? Macam saya cakap lah, masjid dan surau. Orang selepuk keluarkan mah kahwin. Bila nak naik RM22.5 tu naik. Yang ni bincang. Tapi jarang saya nak dengar fatwa mengeluarkan fatwa. Apa hukumnya menjual tanah, tanah yang berada di sekitar masjid? Apa hukum jual tanah ni? Kita jual tanah ni kepada orang yang bukan Islam, tanah yang di sekitar masjid. Kalau tuan-tuan tengok, pandang dan perhati hari ni,
terlalu banyak surau-surau yang tidak berfungsi lagi. Tuan-tuan, tinggal jadi macam pondok buruk, kayu buruk. Sebab apa? Tanah di sekeliling surau tu habis dah dijual. Takkan nak mengharap orang cer semayang tempat surau kita, kan? Kenapa tidak digaris panduankan kalau nak jual-jualah dengan orang Islam? Banyak tuan-tuan surau-surau, tuan-tuan pergilah, tak saya tengok, sayang surau ni tak ada orang lagi nak semayang. Habis tanah-tanah dah dijual. Siapa nak hidup kan? Nak suruh siapa hidup kan? Ini benda patutnya kita berfikirlah, pesanlah pada anak cucu kita kan, supaya tanah masjid dan surau, kalau tanah umpama masjid ni kan, tanah-tanah ni jangan jual kepada macam mana sesak pun boleh, carilah orang yang sama-sama Islam. Sebab besok kalau masjid ni tidak hidup, jangan marahkan orang. Tu kesan-kesan daripada itu. Jadi batas-batas itu insya-Allah kita akan kupas pada minggu hadapan. Jadi banyaknya sikit je Ustaz. Jadilah. Kalau nak cepat habis, baca je. 2 jam habis semua sekali. Wallahualam. Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah tak ada kemiskinan rasanya. Tak ada pertanyaan. Semua faham kan? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika. Kama nawartar arda binuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Jam lagi kita. Ini kita tanya. Bazar belum boleh. Belum. Nanti minggu depan tu. Minggu depan. Ini lagi fungsi.